Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Insyirah Ahmad binti Nur Azmi. Sebelum saya memulakan pembentangan, saya dan rakan sekumpulan saya diberikan tajuk kajian tentang cabaran perlembagaan persekutuan terhadap masyarakat majmuk di Malaysia. Secara umumnya, objektif kajian ini untuk mengkaji tentang cabaran perlembagaan persekutuan terhadap masyarakat majmuk di Malaysia dan mengenal pasti apa itu perlembagaan persekutuan serta masyarakat majmuk. Jadi kita mulakan dengan yang pertama. Yang pertama ialah perlembagaan. Perlembagaan adalah kumpulan peraturan berkaitan sesebuah pentadbiran. Seperti yang kita semua tahu, perlembagaan juga menjadi punca kepada semua undang-undang sama ada yang sedia ada atau yang bakal dibuat. Semua undang-undang yang ada tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan. Berikutnya ialah persekutuan. Persekutuan pula merupakan gabungan beberapa buah negeri dalam satu pemerintahan. Seterusnya, kita akan pergi ke apa itu masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk atau pluralistik merujuk kepada beberapa kelompok bangsa atau kaum yang tinggal dalam satu kawasan politik sebagai satu masyarakat. Tetapi, hidup terpisah kerana yang diajarkan dengan sultan mengamalkan cara hidup, adat dan kepercayaan yang berbeza dengan bangsa lain. Namun begitu, fokus bagi kajian ini ialah cabaran perlembagaan persekutuan terhadap masyarakat majmuk di Malaysia. Pada era globalisasi ini, terdapat banyak cabaran yang dihadapi oleh masyarakat majmuk Malaysia, antaranya ialah hak asasi masyarakat majmuk di Malaysia. Selain itu, cabaran dalam ancaman kegiatan subversif terhadap masyarakat majmuk Malaysia iaitu dengan cara mempengaruhi melalui pemikiran. Seterusnya, cabaran dalam perpaduan kaum dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Di samping itu, ada juga cabaran dalam Islam agama sempurna dan isu pendidikan. Akhir sekali, kontrak sosial dan keistimewaan warga negara juga merupakan cabaran dalam masyarakat majmuk Malaysia. Seterusnya kita akan pergi ke objektif kajian. Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat majmuk. Objektif kajian menjurus kepada cabaran dalam perlembagaan persekutuan terhadap masyarakat majmuk di Malaysia. Antara objektif kajian yang ada dalam kajian ini ialah mengenal pasti apa itu perlembagaan persekutuan serta masyarakat majmuk. Yang kedua, untuk mengetahui tentang cabaran perlembagaan persekutuan terhadap masyarakat majmuk di Malaysia. Yang ketiga, untuk menerangkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat majmuk. Dan yang keempat iaitu yang terakhir, untuk mendidik dan membuka minda setiap individu atau masyarakat untuk menerima pelbagai agama dan kaum serta tidak mementingkan diri. Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah binti Zulimi. Nombor matriks 2022474172 daripada kelas BA 119 2D. Metodologi kajian. Dalam perbincangan kajian ini, terdapat banyak kaedah yang kami gunakan untuk mendapatkan maklumat dalam kajian ini, antaranya buku dan internet. Seterusnya, kami menggabungkan maklumat-maklumat yang diperoleh daripada sumber rujukan untuk menghasilkan tugasan mengenai cabaran perlembagaan persekutuan terhadap masyarakat majmuk Malaysia. Rujukan buku. Rujukan buku dikatakan penting untuk memastikan maklumat yang diperoleh itu sahih atau tidak. Terdapat pelbagai maklumat berfaedah yang boleh kami gunakan untuk menjayakan tugasan ini. Selain itu, dengan adanya rujukan buku boleh meyakinkan sama ada isi utama yang diperlukan tugasan atau sekadar tambahan bagi melengkapkan tugasan. Seterusnya, buku merupakan garis panduan yang dapat menepati ciri-ciri penghasilan tugasan yang baik. Rujukan internet. Mengikut peredaran zaman, internet merupakan satu inisiatif terbaik untuk mendapatkan suatu maklumat. Di samping itu, rujukan buku yang sedia ada mungkin mempunyai maklumat yang tidak dikemas kini mengikut peredaran zaman. Maka, kami menggunakan internet untuk menambahkan lagi maklumat tambahan terkini yang tidak ada di dalam rujukan buku. Kami juga menggunakan internet bertujuan untuk menambah baik penghasilan tugasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatini binti Mak Yusof 2022472106 akan menerangkan tentang cabaran-cabaran perlembagaan persekutuan terhadap masyarakat majmuk di Malaysia. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk menerangkan apa itu pengertian perlembagaan persekutuan. Perlembagaan merupakan satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang yang juga mengandungi peraturan serta prinsip sebagai panduan kepada pembangunan evolusi kerajaan yang mana ia dianggap sangat penting bagi pemerintah dan pentadbiran sesebuah negara. Perlembagaan Malaysia umumnya dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan. Ia mengandungi sebanyak 183 perkara yang merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia.
Perlembagaan Malaysia yang telah digubal berpandukan daripada dua dokumen. Antaranya ialah dokumen yang pertama iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan pada tahun 1957. Tujuan Perlembagaan Persekutuan ini adalah untuk mentadbir pemerintahan sesebuah negara dan memberikan jaminan serta perlindungan kepada masyarakat majmuk di Malaysia. Selain itu, ia juga dapat mengukuhkan keutuhan dan kedaulatan negara yang mana ia juga dapat menjadi garis panduan pembentukan undang-undang. Perlembagaan ini amatlah penting kepada negara, terutamanya kepada negara kita, Malaysia, kerana dengan wujudnya perlembagaan, ia dapat menjamin taat setia rakyat kepada undang-undang negara. Okey, sekarang kita akan masuk kepada topik perbincangan kita iaitu cabaran perlembagaan persekutuan terhadap masyarakat majmuk di Malaysia. Cabaran yang pertama adalah kepada hak asasi masyarakat majmuk di Malaysia. Hak asasi manusia adalah hak yang tidak boleh dibubarkan dan kebebasan yang patut diterima oleh setiap insani sebagai seorang manusia. Hak-hak tersebut menjamin maruah dan harga diri insan manusia serta menggalakkan kebaikan insani. Hak asasi manusia ini berbentuk sejagat, tidak boleh diasingkan dan saling melengkapi. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah memfailkan hak-hak asasi manusia yang layak dimiliki oleh setiap insan manusia di dalam Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat. UDHR untuk menjamin arwah dan harga diri manusia supaya dihormati dan dilindungi. Tuntasnya, hak pendidikan untuk orang ramai telah terjejas dan bermasalah. Sejak akhir tahun 90-an, Malaysia telah mengalami peningkatan dalam perkembangan perswastaan pendidikan tinggi. Ini boleh dilihat melalui jumlah institusi pendidikan swasta yang meningkat kepada 485 yang terdiri daripada 69 universiti, 36 college university dan 380 college. Pada tahun 2015, berbanding dengan hanya 33 universiti awam pada tahun yang sama. Kesannya, pelajar daripada golongan miskin dan berpendapatan rendah walaupun mempunyai pendidikan yang bagus, mereka akan tetap menghadapi cabaran yang lebih sukar untuk mendaftar masuk pendidikan tinggi. Namun begitu, pelajar daripada golongan berpendapatan tinggi pula sudah pasti mempunyai akses kepada pendidikan tinggi. Dengan ini, Malaysia telah memberikan hak pendidikan kepada rakyat Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cabaran perlembagaan persekutuan yang kedua, iaitu ancaman kegiatan subversif terhadap masyarakat majmuk. Apa itu kegiatan subversif? Kegiatan subversif ialah kegiatan yang dijalankan oleh individu atau pertubuhan yang menggunakan cara yang bertentangan di sisi undang-undang atau perlembagaan yang bermaksud untuk memusnahkan dan membinasakan ketenteraman yang sedia ada dengan cara mempengaruhi pemikiran masyarakat supaya menjadi pemikiran yang negatif untuk meruntungkan pemerintahan kerajaan. Atau dalam maksud yang mudah kita fahami ialah perbuatan subversif ni ialah keganasan dan jenayah yang boleh memudaratkan dan menggugat kehidupan orang awam. Malaysia, negara kita memperolehi kemerdekaan dalam keadaan yang darurat, di mana dalam keadaan subversif yang begitu jelas dengan ancaman pihak komunis pada era 40-an lalu yang bergiat di dalam hutan dan melancarkan ancaman serangan. Sebagai persediaan dengan keadaan yang sebegitu, Parlimen Menerusi Perkara 149 yang diberi kuasa dalam menentang perbuatan subversif boleh mengambil tindakan terhadap individu yang terlibat dalam aktiviti keganasan, lagi-lagi melibatkan senjata yang berbahaya, menyebabkan anasi-anasi jahat, menimbulkan perasaan tidak setia dan malah derhaka terhadap Yang di-Pertuan Agong dan menimbulkan sentimen yang negatif perkauman sehingga memudaratkan ketenteraman orang awam. Dengan mentaati segala perlembagaan iaitu undang-undang tertinggi di Malaysia, kita mampu menghadapi ancaman kegiatan subversif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatul Asna binti Ahmad Helmi, nombor pelajar 2022473006, ingin membentangkan tentang cabaran perlembagaan persekutuan terhadap masyarakat majmuk Malaysia seterusnya iaitu perpaduan kaum. Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan budaya sejak dari zaman penjajahan barat. Pada zaman tersebut, pekerja-pekerja imigran yang terdiri daripada kaum Cina dibawa masuk beramai-ramai ke dalam negara Malaysia. Namun begitu, kemasukan masyarakat daripada pelbagai kaum ini telah menjadi satu cabaran utama apabila perpaduan antara kaum tidak dapat dicapai. Hal ini dapat dilihat daripada peristiwa pada 13 Mei tahun 1969 yang mana melibatkan kaum Cina yang menunjukkan sikap tidak puas hati terhadap Perkara 153 Perlembagaan Malaysia yang merupakan satu jaminan kepada kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Kaum Cina juga menganggap orang Melayu sangat lemah, tetapi disebabkan oleh Perkara 153 Perlembagaan Malaysia ini, orang Melayu diisytiharkan ketuanan mereka ke atas negara Malaysia. Seterusnya, kaum Cina juga pernah melakukan rusuhan ketika Maulid Nabi pada tahun 1964 di Singapura yang berpunca daripada ketegangan politik dan agama antara kaum Cina dan kaum Melayu. Ketika perarakan Maulidur Rasul diadakan, seseorang telah membaling botol ke arah perarakan tersebut yang mana dipercayai
Bersalah merupakan seorang yang berkaum Cina. Maka berlakulah kacau bilau dalam sekelip mata. Cabaran yang seterusnya ialah kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Penggunaan bahasa Melayu semakin lama semakin luntur dalam diri masyarakat kini. Kebanyakan penutur bahasa Melayu sendiri lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris walaupun kurang fasih dalam bahasa tersebut. Oleh itu, perlembagaan menyatakan bahawa bahasa Inggeris boleh digunakan untuk urusan rasmi selama 10 tahun selepas merdeka. Justeru bahasa Melayu dipersoalkan tentang kedudukannya langsung menimbulkan perselisihan antara bangsa Melayu dengan bangsa bukan Melayu. Oleh itu, berlakulah peristiwa pada 12 Mei 1969, pilihan raya berkaitan dengan bahasa dan budaya bangsa bukan Melayu yang dihadapi oleh semua pihak dengan penuh emosi. Assalamualaikum, nama saya Nur Anisiyati binti Ahmad Zaki dan nombor pelajar ialah 2022619896. Kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Keadaan ini memberi kesan bahawa kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi mestilah dihormati oleh pihak masyarakat majmuk di Malaysia, tidak ke kaum, bangsa dan agama. Walaupun agama lain bebas dianuti dan diamalkan oleh masyarakat majmuk di Malaysia, tetapi kedudukannya tidak akan sama dengan agama Islam. Oleh kerana kerasmian yang diiktirafkan oleh Perlembagaan Persekutuan, maka menjadi keutamaan yang diberikan kepada agama Islam dalam perancangan-perancangan yang dibuat, umpamanya penerapan nilai-nilai murni dalam agama Islam. Namun begitu, apa yang amat penting perlu dilihat juga ialah dari segi kebebasan beragama dan tiada paksaan dalam agama yang dianuti dan diamalkan, serta setiap masyarakat majmuk di Malaysia seharusnya saling kenal mengenali antara satu sama lain. Isu pendidikan. Pada zaman penjajahan, tanah Melayu langsung tidak mempunyai dasar pendidikan yang jelas dan luas. Semasa zaman pemerintahan British, mereka telah melaksanakan sistem pendidikan yang berteraskan pendidikan Inggeris, di mana sekolah-sekolah aliran Inggeris ini mengajar mata pelajaran dalam bahasa Inggeris. Pada zaman penjajahan ini, asas pendidikan tidak menghasilkan keberkesanan yang positif, terutama untuk perpaduan dan pelaksanaannya mempunyai banyak kelemahan kerana British pada masa itu hanya mementingkan kepentingan ekonomi dan kedudukan sendiri sahaja. Pihak Inggeris juga telah mewujudkan dan memperkenalkan sekolah vernakular Melayu, vernakular Cina dan vernakular Tamil yang sudah pasti ianya menyebabkan masyarakat Melayu, Cina, India dipisahkan mengikut sistem persekolahan dan hubungan antara mereka menjadi semakin renggang. Sekolah-sekolah vernakular ini memiliki kepentingan tersendiri bagi setiap kaum atau etnik. Masalah untuk membentuk perpaduan menjadi bertambah rumit apabila pihak British tidak menjalankan peranan dengan adil, terutama dari segi layanan yang setara kepada semua bangsa atau kaum. Selepas merdeka pada tahun 1957, Malaysia merupakan sebuah negara baru dan memulakan zaman untuk mengukuhkan semula pendidikan negara supaya selari dengan tujuan perpaduan nasional. Akta Pelajaran 1961 merupakan bukti usaha murni yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia bagi mengembalikan semula kepercayaan rakyat supaya mereka memahami dasar pendidikan yang dilaksanakan kerajaan adalah demi kepentingan masyarakat Malaysia. Perpaduan antara masyarakat majmuk merupakan dasar utama yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia ketika membentuk dasar pendidikan selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1967. Peristiwa berdarah 13 Mei 1969 telah mengubah lanskap politik, ekonomi dan sosial masyarakat Malaysia di mana selepas peristiwa itu berlaku, pihak kerajaan telah membentuk dasar ekonomi baru yang bermatlamat mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional. Peristiwa berdarah ini turut memberi kesan yang besar kepada dasar pendidikan. Bermula pada tahun 2010, sistem pendidikan di Malaysia telah bergerak seiring dengan keperluan semasa kerana masyarakat juga turut berubah disebabkan oleh arus pemodenan dan globalisasi. Sehingga kini Malaysia masih menyambung kesinambungan sistem persekolahan lama dengan mengekalkan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Kontrak sosial. Kontrak sosial merupakan persetujuan dicapai sebelum merdeka dalam kalangan pemimpin Melayu, Cina dan India masing-masing menerusi parti yang mereka wakili iaitu UMNO, MCA dan MIC. Sama ada bersetuju ataupun tidak, kontrak sosial ialah persetujuan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum, bukan hanya pemimpin atau kumpulan elit tertentu. Mereka perlu memahami hak istimewa bumi putera dari segi kontrak sosial, iaitu bukan Melayu diberikan kewarganegaraan berdasarkan syarat tertentu, manakala bumi putera boleh diberikan perlindungan melalui artikel dalam Perlembagaan Persekutuan berhubung hak istimewa. Permufakatan itu bukan hanya terikat kepada masa tertentu sehingga mereka membuat andaian kononnya tidak lagi relevan sekarang. Itu persepsi salah yang perlu diperbetulkan. Perlembagaan Persekutuan digubal oleh pakar perlembagaan dari India, British dan hanya seorang hakim Melayu ketika itu, sekaligus menolak terus tanggapan atau dakwaan bahawa kononnya ia digubal oleh Sultan dan orang Melayu. Isu kontrak sosial wujud mungkin kerana ia dibentangkan kepada masyarakat sebagai satu persetujuan dalam kalangan golongan
elit pada masa dan keadaan tertentu selain dikaitkan dengan kewarganegaraan. Akhir sekali ialah keistimewaan warga negara. Sebelum tahun 1948, negara Malaysia tidak mempunyai undang-undang kewarganegaraan yang khusus. Hal ini kerana kaum Melayu menentang pemberian kewarganegaraan yang muncul dalam Malayan Union kerana mereka berasa ditipu oleh pihak British. Di samping itu, setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, persekutuan yang lebih besar ditubuhkan pada 16 September 1993 yang mempunyai 4 kaedah untuk seseorang menjadi warga negara Malaysia, iaitu dengan cara penguatkuasaan undang-undang, kemasukan, pendaftaran dan pencantuman wilayah. Setelah mendapat kewarganegaraan, terdapat beberapa daripada orang bukan Melayu membangkitkan tentang hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. Hal ini berlaku disebabkan oleh kurang kefahaman terhadap perkara 153 dalam perlembagaan. Kesimpulannya, Perlembagaan Persekutuan merupakan asas undang-undang yang mempunyai peranan yang penting dalam membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Oleh hal yang demikian, undang-undang di Malaysia digubal bukanlah bertujuan untuk mengikat dan mengawal masyarakatnya daripada mendapatkan hak-hak mereka. Dengan wujudnya Perlembagaan Persekutuan, banyak perebutan kuasa dan perselisihan antara kaum dapat dielakkan dan dicegah. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah mematuhi segala undang-undang yang telah ditetapkan di dalam Perlembagaan Persekutuan bagi menjamin kesepaduan dan keharmonian yang telah dapat kita capai kini sehingga generasi yang akan datang. Di samping itu, perlembagaan negara perlulah memastikan keadilan untuk semua sama ada pemerintah atau rakyat bagi mereka mendapatkan hak masing-masing dan pembelaan sewajarnya. Dengan ini, jelaslah bahawa kita sebagai umat Islam seharusnya mengeratkan hubungan silaturahim bukan hanya dengan di kalangan kaum sendiri, malah kita juga perlulah bergaul dengan kaum yang lain. Akhir kata, usaha ini dapat mengekalkan keamanan dan kestabilan negara.